Jadi saudara, sebab ini prinsip adil wa ihsan. Kita tiap khutbah jemaat kita dengar innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Adil dan ihsan ini dia mesti menjamin kesejahteraan bersama. Kita catat pertumbuhan, kita agihkan dengan baik. Inilah program yang diumumkan oleh Tan Sri Khalid sebentar tadi. Dan kita tengok beberapa tindakan lain. Perak Darul Ridwan, selain dari dua negeri saya sebutkan dan Kelantan, dan juga Kedah, menghala dan mempertahankan prinsip yang sama. Kerana inilah pegangan dan prinsip Pakatan Rakyat. Kita bukan minta sokongan untuk memperkayakan pemimpin-pemimpin kita. Kita minta sokongan untuk mengangkat taraf hidup rakyat. Tak kalah berucap di Gombak, Tan Sri Khalid sebut satu contoh kecil. Pasir di Selangor. Karena pasir ini jadi rebutan, harus diurus secara terus. Karena kalau dulu pendapatan dari pasir 17-20 juta, kerana kelulusan itu ikut kepada kroni-kroni parti masing-masing. Sekarang kita harus lakukan cara tender yang terus. Kalau kita lihat ada kepentingan mempertahankan Bumi Putra, maka di kalangan Bumi Putra pun kita tender dengan terus. Dengan cara sedemikian, anggaran keuntungan dari pasir yang dulunya 20 juta, kita boleh dapat di Selangor sehinggakan 200 juta ringgit setahun. Saudara, saya minta sampaikan salam kepada kawan-kawan kita UMNO, MCA, Gerakan MIC yang ada lagi. Sudah, kita nak guna kesempatan ceritakan kemajuan kita dan minta mereka memberikan sokongan yang padu. Cukup. Dia berjuang untuk apa? Mana yang dia nak bangkitkan kita tidak laksanakan dalam masa 100 tahun, 100 hari di negeri Selangor. Saya dah fikir Putrajaya tu yang tersasul. Saudara, saya nak masuk tajuk lain sedikit, yaitu kenaikan harga minyak. Saya bukan buat pengakuan yang tidak bertanggungjawab. Saya pernah urus ekonomi selaku Menteri Keuangan selama 8 tahun. Saya tidak mau janji sesuatu yang kalaupun memberi keselesaan kepada rakyat akan membebankan negara. Kita kena ingat tanggungjawab kita memperbaiki taraf hidup kita, tetapi menjaga kepentingan ekonomi negara. Tapi soalnya, sejak Petronas ditubuhkan, keuntungan bagi negara dan Petronas itu melebihi setengah triliun ringgit, 547 bilion ringgit. Saya nak tanya, sebelum kita bebankan rakyat bayar harga minyak yang lebih tinggi, di mana wang setengah triliun ringgit itu? Untuk apa dibelanjakan? Ini soalan yang pertama. Kalau mereka jawab, saya bukan salahkan Petronas, kerana saya juga tahu pengurusan Petronas. Ada kekuatannya, ada pengurusannya yang baik. Tetapi soalnya itu soal dasar Kerajaan Barisan Nasional. Kita cadangkan laporan Petronas dibentang ke Parlimen, biar ahli-ahli Parlimen bedah siasat tentang perjalanan dan siapa yang ambil wang dan belanjakan sesuka hati mereka. Ini yang pertama. Ikut catatan keuntungan tahun lalu. Sudah tahu berapa jumlah keuntungan tahun lalu? Dengan harga minyak sekitar $70 Amerika satu tong. 1 tahun
catat keuntungan lebih dari 70 bilion ringgit. Cukai lagi, royalti lagi. Tahun ini bila minyak di pasaran antarabangsa mencecah 135 dolar, hampir 2 kali ganda. Apakah tidak mungkin keuntungan negara akan mencatat sekurang-kurangnya 120 bilion ringgit satu tahun? Kita duk kira beban kerana harga pasaran tinggi. Harga di London tinggi, harga di Amerika tinggi. Bila banding harga, banding negara yang lebih tinggi. Mengapa tak banding dengan Brunei? Mengapa tak banding dengan Abu Dhabi dan di Arab Saudi dan Qatar? Oh, jawab mereka kerana negara-negara ini keluarkan minyak banyak. Tetapi setakat yang saya tahu, kos pengeluaran minyak di beberapa kawasan di Nigeria itu jauh lebih tinggi. Hampir 2 kali ganda kos pengeluaran minyak di Malaysia. Tetapi harga minyak di Nigeria, negeri yang miskin berbanding dengan Malaysia, masih jauh lebih rendah daripada harga minyak di Malaysia. Apa sebabnya? Di mana salahnya? Salahnya ini pengurusan ekonomi. Hari ini politik berkecamuk. Di Malaysia ini politik tak menentu. Bukankan kita kritik, sama-sama UMNO pun banyak mazhab dia. Bukan setakat Syiah dengan Sunni, lebih teruk lagi. Sudah dalam Barisan Nasional sudah pecah. Dalam mesyuarat semalam, satu komponen tidak hadir, satu komponen keluar. Maknanya kita perlukan 30, 2 sudah masuk, tinggal 28. Sudah, mengapa kita bicara soal perubahan dan pengalihan kuasa? Sebab kita lihat di Selangor, sebelum ini di Kelantan, di Perak, di Kedah dan di Pulau Pinang, kita menjanjikan pengurusan ekonomi yang lebih baik, sistem pemerintahan yang tidak rasuah, kerajaan yang adil dan memikirkan, mempedulikan nasib rakyat. Sebab itu kita mau mengambil alih pemerintahan di Malaysia.